adalah faktor dan gandaan. Okay, so hari ini kita akan belajar faktor sahaja. Okay, pertama sekali, bila kita bercakap tentang faktor ni, faktor sebenarnya adalah bahagi. Ya, faktor bahagi. Gandaan dia berkaitan dengan operasi darab. Okey. Kita terus buka kertas modul, buka surat 3. Okey, tengok soalan 1. Praktis 2.1a. Okey, tajuk ni tak ada nota ya. Tak ada nota sangat. Kita buat latihan dalam kertas modul ni, terus kita boleh faham. Okey, soalan 1. Dia kata, tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung atau bukan. Okey, maknanya soalan A, kita tengok soalan A. Nombor 6 tu faktor bagi 48 atau bukan? Macam mana nak tahu nombor 6 tu faktor atau bukan? Okey, tadi cikgu dah kata faktor berkaitan dengan operasi bahagi. So sekarang ni awak ambil nombor yang berada dalam kurungan iaitu 48 bahagi 6. 48 bahagi 6, bila awak tekan kalkulator dapat 8. Okey. So jawapannya 8. Ada baki atau tidak? Tiada baki kan? So kalau tiada baki, kesimpulan yang kita boleh buat adalah 6 ialah faktor bagi 8. Faham tak? Faham. Okey. Kita tengok soalan B. Adakah 5 merupakan faktor bagi 36? So apa yang kita perlu buat adalah 36 bahagi 5. Okey, kita pun tekan kalkulator. 36 bahagi 5 dapat jawapan 7.2. 7.2. Okey, 7.2. Point 2 tu sebenarnya adalah baki. So bila ada baki, maknanya 36 tu tak boleh bahagi 5. Jadi kesimpulan yang kita tulis adalah 5 bukan faktor bagi 36. Okay. So yang bezanya adalah perkataan bukan faktor dan yang A tadi ialah faktor. Faham? Faham. Okey. Kalau faham, buat soalan C dengan D sekarang.
Dapat dah? Cikgu nak conclusion sahaja. Soalan C tu jawapannya faktor atau bukan faktor? Bukan faktor lah. Okey, betul. C jawapannya bukan faktor. Dalam kerja pengiraan tu, tunjukkan pengiraan. D jawapannya apa? Faktor. Faktor. Betul. Faham ya? Faham. Yang lain boleh ikut? Boleh. Boleh. Okay, good. Senang kan? Kita ada juga latihan yang sama dalam buku modul buku surat 13. Okay. So nanti bila kita habis kelas ni awak boleh buat latihan tambahan. Okay, next. Kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dalam kertas modul. Senaraikan semua faktor bagi setiap soalan berikut. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, dia bagi soalan adalah 21. So dia tanya ya, senaraikan semua faktor bagi 21. Okey, so sekarang ni awak kena hafal sifir. Kita kena fikir sifir apa, darab sifir apa dapat 21. 3 darab Okay, 7. Kita jangan terus langkau 3 darab 7. Kita mulakan dengan sifir 1. Jadi 1 darab apa dapat 21? 1 darab 1 21. darab 21. Next, sifir 2. 2 darab apa dapat 21? Tak ada kan? Tak ada. So bila sifir 2 tiada, teruskan dengan sifir 3. 3 darab 7 sama dengan 21. Okay. Next. Kita tengok sifir 4. Sifir 4 ada tak? Tak ada. Tak ada. Sifir Tak 5? ada. Tak ada. Tak ada. Sifir 6? Tak ada. Tak ada. Sifir 7? Ada. Ada. 7 darab 3. 3. 7 darab 3 ni diulang balik.
Faham tak? Faham. Faham. 7 darab 3. Ha. Kita ulang balik sifir yang atas tu. 3/3. Ha. So nak teruskan sampai sifir berapa ni? Sampai sifir 9. Tadi mula-mula sifir 1 kan? Lepas tu 3. Lepas tu 7. 3. Last kali sifir 9. Kalau tak ada, tak adalah. Faham? Faham. Okay, so sekarang ni jawapan dia adalah Tak ada. jawapan tak ada. Tak ada. Tak ada. 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 Tidak juga. 3 darab 3. Okey. Jawapannya adalah kita ambil semua nombor ni yang kita darabkan supaya dapat 21. So jawapan dia adalah 1, 3, 7, 21. Faham ke tidak? Faham. Faham. Semua faktor tu adalah semua nombor yang apabila awak darabkan dia dapat 21. Okey, kalau faham cuba buat soalan B. Okay, dia beri 63. Jadi awak kena fikir. Nombor apa darab nombor apa dapat 63? Bermula dengan 1. 1 darab 63. yes. Next. Sifir 2 ada tak? Tiada. Senang macam ni. Tiada lah kan. Sifir 2 tiada. Lepas tu sifir 3. Okay, belajar nak tahu boleh darab atau tidak. Cara yang termudah adalah awak ambil kalkulator, tekan 63, bahagi dengan sifir yang awak nak guna. Tadi sifir 2 tak ada kan? Kita test sifir 3. 63 bahagi 3. 63 bahagi 3 dapat apa? 21. 1. Maknanya 63 ni 63 bahagi 3 dapat 21. So 21 kat sini. Okay, next. Lepas sifir 3, sifir 4. Bahagi 63 bahagi 4 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, dia ada baki kan. Okay, 4 tak boleh, teruskan dengan 5. Lima tak boleh, teruskan dengan 6. Boleh. Tak boleh juga. 7? Boleh. So 63 bahagi 7. 9. Okay, so maknanya 7 darab 9 bersamaan 63. Okay, so kita dah sifir 7. Teruskan sifir 8. 63 bahagi 8 boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okay, so 63 bahagi 9 boleh? Boleh. 9 darab Boleh. 7. 9 darab 7. Dia dah ulang yang atas kan? Dia dah ulang balik yang ni. So bila kita dah sampai sifir 9, kita berhenti. Lepas tu kita senaraikan semua nombor yang awak nampak kat situ. Jangan ulang ya.
Mesti nombor yang berbeza. 1, 23, 23, 3, semua. 1 bagi 63 ialah. Okey, apa jawapan dia kelas? 1, 1, 3, 1, 3, 3, 7, 9, 7, 23. 21, 21 63. dan 63. Okey, tu jawapan dia. Faham? Faham. Okey, cuba buat soalan C sekarang. Okey, soalan C. Apa dia punya jalan kerja? Satu. Okey, ada siapa nak beri jawapan? Dia punya jalan kerja. Kita guna sifir 1 kan? 1 darab berapa? 1 darab 81. 1 Okey. darab 81 bahagi 1 dapat 81. Ha. 9 darab 9. 81 darab 81 Okey. bahagi 3 dapat 27. Oh, 81 bagi 3 Saya tersalah je. Ha? Ya, ya. 3 darab 81. Betul. 81 bahagi 3. So, maknanya 3 darab 21. 9 darab 9. Next, berapa? 9 darab 9. Yes, 9 darab 9. Sifir 4, 5, 6, 7 ada tak? Tak ada. Ada kan? Sebenarnya kalau hafal sifir, ya. 3 darab 21 ke 27? Silap. Bagus, bagus. Alert. Tiga darab 27. Okey, so kita tengok kita dari sifir 1 sehingga sifir 9. Okey, sampai 9 kita berhenti. So inilah semua nombor-nombor yang merupakan faktor bagi 81. Okey kelas, kalau awak tinggalkan macam ni, awak bulat-bulatkan jawapan, itu tak dikira jawapan tau. So jawapan akhirnya awak mesti buat kesimpulan sedikit. Awak tulis faktor 1 bagi 81. bagi 81 Ialah ialah 193. senaraikan. 9, 81, 27.
9, 27. 81. Hmm. Terus dia Okay. So cikgu ulang sekali lagi. Kalau awak hanya bulat-bulatkan jawapan, 81. itu cikgu anggap sebagai jalan kerja lagi. Okay, faham faham. Okay, buat D sekarang. Okay, siapa yang baru masuk, kita sebenarnya sekarang ni tengah buat soalan dalam kertas modul muka surat 3, soalan 2. Dah 9. Dia dah. Satu. Dah cikgu. Dah? Dah. Dah. Okay, siapa boleh Dah. beritahu cikgu jalan kerja? 9 darab 5. 1 darab 45. 45. Okay, 1 darab 45. Yang kedua? 9 darab 9 5. darab 5. 3 darab 45. Ha, 5 darab cikgu dah 9. cakap tadi. Awak jangan terus langkah. Dari CP1 terus pergi CP9. Nanti awak tertinggal yang lain-lain tu. Kita lepas CP1 tengok CP2 ada tak? CP3 ada tak? So 3 darab 3 darab 15. Okay, next. 5 darab Darab 9. 9. Okay. Lepas tu sampailah. Yang lain tak ada. tak ada. 11 kali 9 darab 5. Okay, so kita bulatkan jawapan. 5 ni tak perlu sebab dah ada 5 kat atas ni. 9 pun tak perlu. 15, 45. Okay, ada yang betul semua? Soalan D, ada yang betul? Ada. Ya. Ada. Ada. So cikgu ingatkan sekali lagi. Masa nak senaraikan nombor tu, ikut sifir. Kedudukan sifir, bermula sifir 1. Lepas tu turutlah 2, 3, 4, 5. Sampailah sifir 9. Okey, dah. Ada sesiapa nak salin jawapan? Tak. Tak ada. Tak, settle. Okey. Tak ada. Tak ada. Okey. Ada. Ha? Ada? Ha, salin.
Kalau dah beritahu ya. Dah, cik. Yes, cikgu. Okay, next. Kita pergi ke soalan 1. Okay, tapi sebelum kita pergi soalan 1 tu, kita imbas sikit tentang nombor perdana. Awak dah belajar nombor perdana kan? Dah. Ingat lagi tak? Tak. Tak. Okay. Ni nanti awak boleh salin sikit dalam kertas modul. Nombor yang boleh dibahagi. Ha. Okay. Awak salin lah dekat mana ni? Dekat buku surat 3 tu, kat bawah ada ruang kosong sikit kan? Ada. Awak salin lah situ. Okay, nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okay, cikgu ambil contoh. Nombor perdana dia bermula dengan 2 ya. Okey, kita ambil contoh. Nombor tu tak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali dirinya sendiri sahaja. Okey, kita tengok contoh. 2 memang tak boleh bahagi dengan 3 sebab 3 lebih besar daripada 2. 3 4. 4 boleh bahagi dengan nombor lain tak? Kelas? Tak. 4 boleh bahagi dengan 2. Boleh. 2, 4 yang. Bila 4 boleh bahagi dengan 2, maknanya 4 ni bukan nombor perdana. Okay, next. 5. 6. Nombor perdana. Ya, yang cikgu senaraikan ni yang tak boleh bahagi tu, itu nombor perdana. 6. 6 boleh bahagi dengan apa? 3. 6 boleh bagi 3. Jadi 6 ni bukan nombor perdana. Next, kita ada 7. 7. 8. Boleh bahagi. 8 boleh bahagi dengan 2. Boleh bahagi dengan 4. Jadi 8 ni bukan nombor perdana. Okey, 9. Boleh dengan 3. Bahagi. Ya, so 9 bukan nombor perdana juga. Sekarang ni awak boleh ingat tak?
Boleh. Nombor perdana. Ha. Boleh. So, kita buatlah senaraian sikit. Nombor perdana bermula dengan 2, 3, 5, 7, 9 tak boleh, 10 tak boleh, 11, 11. 13 lagi. 17. Ya, 17 lagi. 19. Ya, betul. Dan seterusnya. Okey. Salin sikit nota ni. Dah, cikgu. Dah. 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 Sekejap. Baik, cikgu. Okey, so kita tengok soalan 1. Praktis 2.1b. Dalam kertas modul tu. Okey, dia kata tentukan sama ada 2, 3 dan 5 ialah faktor perdana bagi 24 atau bukan. Okey, so kita tahu sekarang ni nombor 2, nombor 3 dan 5 merupakan nombor perdana. So, kita nak tahu nombor perdana ini adalah faktor bagi 24 atau bukan. So, kita belajar kalau nombor tu adalah faktor, bermaksud nombor tersebut boleh dibahagikan dengan 24. Faham tak? Okey. Faham. So sekarang ni dia cakap faktor perdana. Faktor perdana ni faktor merujuk kepada tanda bahagi. Perdana ni merujuk kepada nombor perdana. Okay, so sekarang ni kita pun kena bahagi satu persatu. Kita buat (24) bahagi 2. 24 bahagi 3. 24 bahagi 5. 5.
24 bagi 2 dapat apa? 12. 12. 24 bagi 3, 8. 8. 24 bagi 5, 48. 4.8. 48. Bagi Ha. baki 8. Yelah. Apa? Sekejap. 4.8. 0.8 ni maknanya baki. So kalau kita tengok kat sini, ini ya. Disebabkan 24 boleh bahagi dengan nombor perdana iaitu 2. Ya, dia boleh bahagi tepat. Jadi 2 ni merupakan faktor perdana bagi 24. 3 pun sama. 3 ni boleh dibahagi tepat dengan 24. Jadi 3 ni ialah faktor perdana. Okay, mana color? 24 bahagi 5. Kita dapat baki. Ni baki. Jadi 5 ni bukan faktor perdana. Faham? Faham. Tak faham? Faham. Faham. Apa nak terangkan lagi? Tidak terang apa lagi. So sekarang ni kita punya kesimpulan 2 dan 3 adalah faktor perdana. 5 bukan faktor perdana. So cikgu buat titik bertindih 3. Itu menunjukkan kesimpulannya. 2 dan 3 ialah faktor perdana. Lima bukan faktor perdana. Okey, yang atas tadi ni, yang semua ni kita punya bukti ataupun jalan kerja. Yang bawah ni jawapan. Okay, faham tak? Faham. Faham. Okey, awak buat soalan B pula. Cikgu terangkan sedikit ya. Soalan B tu 3, 5 dan 11 adalah nombor perdana. So kita nak tahu nombor-nombor perdana ini adakah ianya merupakan faktor perdana bagi 45 atau bukan? Okey.
Dah. Jadi apa Siap. kesimpulannya? Dah. 3 dan 5 ialah faktor perdana, 11 bukan faktor perdana. Pelajar lain? Pelajar lain. Oh, cikgu. Jawapan awak apa dia? Ya, cikgu. 3 dan 5 ialah faktor perdana. 11 bukan 11 ialah bukan faktor perdana. Betul. So caranya senang je kan? Kita bahagi saja semuanya 45 bahagi 3 dapat apa? 15. 45 bahagi 5 dapat 9. 45 bahagi 11. Tak boleh ada baki. Okey dah. Senang ke susah setakat ini? senang. Setakat ini senang. Sebenarnya senang je. Sebenarnya senang. Cuma bila time periksa tu awak dah tak ingat dah apa yang perlu dibuat. Betul. Betul sebab tinggalkan lama kan dah tak ingat. So latihan tambahan boleh buka buku modul. Buka buku modul, buka surat mana Oh tak ada pula. Tak bagi. Okay. Tapi dalam buku modul, muka surat 13 tu, soalan 1 dah boleh buat, 2 dah boleh buat. Soalan 3 kejap lagi kita nak buat. Okey, so kita teruskan dengan soalan dalam kertas. Soalan muka surat 4. Soalan nombor 2. Okey, dia kata senaraikan semua faktor perdana bagi 24. Awak ingat tak masa mula-mula tadi, masa mula-mula kita belajar hari ni, kita buat apa? Kita kata senaraikan semua faktor bagi 21. Dan tengok soalan A ni. Senaraikan semua faktor bagi 21 kan. Okey. Soalan kita yang kali ni dia kata senaraikan semua faktor perdana. Tambah perkataan perdana. So kita buat je macam tadi. Senaraikan dulu semua faktor bagi 24. Buat je dulu. So mula dengan sifir 1 kan. 1 darab 24 bersamaan 24. Lepas tu lepas sifir 1 pergi sifir 2. 2 darab 12
24. Lepas tu sifir 3. 3 darab berapa 24? 8. 8. Sifir 4 pula. 4 darab 6, 24. Next, sifir 5 tak boleh. Sifir 6. 6 darab 4. Okey, dah ulang benda yang sama kat atas ni. Next, sifir 7. Boleh tak? Tak boleh. 7 tak boleh. Lepas tu sifir 8. 8 dah ulang balik yang atas ni. Last kali sifir 9. 24 bahagi 9 boleh? Tak boleh. So kalau tak boleh, inilah semua nombor yang merupakan faktor bagi 24. Tapi soalan nak faktor perdana. So daripada senarai nombor ni, cuba awak tengok yang mana satu nombor perdana. 2, 3. Cikgu nak kasih awak nampak. So faktor bagi 24 ialah 1, 3. 6, 8. Okay. Cara cikgu tulis tu kita mula dengan nombor paling kecil sehingga paling besar. So, kita semua mudah nampak. Dari atas, pergi bawah, bawa ke sini, naik ke atas. Tengok 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okay, itu adalah semua faktor bagi 24. Next, dia kata faktor perdana. Okay, nak tahu faktor perdana daripada senarai nombor ni, cari nombor perdana. 2 dan 3. 2, 3, 4 tak boleh, 6 okey, tak boleh. Yang lain tak boleh. So jawapannya adalah 2 2 dan 3. dan 3. Nak tulis 2,3 boleh. Nak tulis 2 dan 3 pun boleh. Okey. Tak ada masalah. So jawapannya 2 dan 3. Selesai. Okay, ada siapa nak salin? Tiada. Tiada. Okay, so cuba buat soalan B. B boleh buat. C dengan D tu cikgu biarkan awak buat sendiri nanti. Mula-mula awak apa tu? Senaraikan semua faktor bagi 30. Okey. Kiralah sendiri. Dah. Siap dah. Apa Nak semua ambil faktor nombor. bagi 30? 1, 2, 3, 10, 15, 30. 1, 2, 3. Betul? Program Ada awak tinggal. CP4 boleh?
Tak boleh. PP5 boleh. Sekejap. 5 ada. CP6 pun boleh. 7 tak boleh, 8 tak boleh, 9 tak boleh. Okay, so berhenti. Jadi faktor bagi 30 ialah kita ambil semua nombor yang berbeza. Yang cikgu bulatkan ni. 5. 5 dah ada dah kat sini. Ni 5 ni dah berulang benda yang sama seperti di atas. 6 pun sama, dah berulang seperti yang di bawah. Cikgu kan 5 darab 6, 5 darab 6 tu kat situ dah ada jawapan dia 6. 6 darab 5 juga. Jadi tulis sekali je boleh ke? Tulis sekali pun boleh, 2 kali pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang penting bila awak senaraikan faktor tu mesti sekali je senaraikan. Okey. 6, 10, 15, 30. Kita tulis balik jawapan. 1. So daripada semua faktor, senaraikan pula faktor perdana. Okey, nombor 1 bukan kan? Nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor perdana bermula dari 2. So bulatkan 2. Next. 3. 3. Apa lagi nombor perdana? 5. 5. 6? Tiada. Bukan. 10? Bukan. 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 15? Bukan. Bukan. 30 pun bukan. Bukan. Jadi jawapannya 2, 3 3 dan 5. dan 5. Okay, setakat ni macam mana? Pening kepala? Tiada. Tiada ke tidak? Tidak. Tidak. Betul. Tidak pening. Okey, jadi cikgu tak teruskan lah ya soalan C dan D tu. Awak boleh sambung nanti-nanti. Okey. Okey, lepas tu soalan tambahan. Kita tengok buku modul. Muka surat 13. Soalan nombor 3. Matematik ni korang akan Soalan jadi pasal kacang. mudah bila banyak buat latihan. Tak lu. Ya. Okey. So kita rehat sekejap. Tinggal 10 minit lagi. Kita rehat 2 minit. 2 minit pergilah nak minum air ke, pergi tandas ke. Nak salin mana-mana ke? Dia tertinggal tadi? Yang lain senyap je? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ni Ahmad Ramadan. Ni. Akilah.
Senyap lah. Muhammad Khalif Azri. Khalif Azri ni senyap aja. Tapi sentiasa ada. Bagus, bagus. Cuma cikgu tak tahu faham ke tidak. Sebab tak ada respon. Okey. Seminit lagi. Apa tu? Okey, so kita pergi ke topik terakhir. Okey, dia kata kita tengok kertas modul muka surat 4 soalan nombor 3. Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, sama juga seperti tadi. Cuma sekejap cuma yang tadi tu bentuk faktor perdana adalah bentuk penyenaraian. Ni. Ni kan yang kita belajar tadi ni. Ni adalah bentuk penyenaraian. Maknanya kita senaraikan semua nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 30. Okey, so kali ini ada 2 lagi bentuk untuk mencari faktor perdana. Bentuk pertama kita panggil kaedah pembahagian berulang. Bentuk kedua adalah kaedah pokok faktor. Okey, so sekarang ni tengok kertas modul muka surat 4. Okey, kita tengok kaedah pembahagian berulang dulu. Okey, soalan yang dibagi adalah 28. Sekarang ni namanya kaedah pembahagian kan. So mesti bahagi. Awak ambil pembaris. Buat macam ni. Ini pelik jangan pelik. Sebab ini perkara cikgu rasa ni pertama kali awak belajar bahaginya terbalik macam tu kan. Macam tu. Dia terbalik kan. Dulu masa awak belajar sekolah rendah bahaginya ke atas macam ni kan. So sekarang jadi ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab ini namanya pembahagian berulang. Okay. Nanti awak nampak apa yang berulang. Okay, so sekarang ni nombor 28 ni kita kena bahagi dengan nombor perdana. Kenapa nombor perdana? Sebab tajuk kita hari ni adalah
pemfaktoran perdana. So, bahagi dengan nombor perdana. Nombor perdana bermula dengan 2 kan? Jadi cikgu buat 28 bahagi 2. 28 bahagi 2 jawapannya apa kelas? 9. Salah. 16. Tekan 14. kalkulator 28 bahagi 2. 14. 14. 11. 14. Bahagi lagi. Bahagi dengan apa? Bahagi lagi dengan 2. Sebab 7. dia masih lagi bahagi dengan nombor perdana. 7. 14 7. bahagi 2 dapat 7. 7. Letakkan 7 kat situ. Okay, next. 7 ni. 7 boleh bagi 2 tak? Tak boleh. Okay, 7 ni boleh dibahagi dengan nombor perdana apa lagi? 3. 7 bagi 3. 7 mana boleh bahagi 3? Walaupun 3 tu nombor perdana, tapi 7 tak boleh bahagi dengan 3. So 7 bagi dengan 7. 7. 7 bagi 7 dapat 1. 1. 1. Okey. Bila jawapan terakhir dapat 1, awak berhenti. Berhenti lakukan operasi pembahagian. So sekarang ni, nombor 28 ni merupakan faktor perdana bagi 2 darab 2 darab 7. Okey, sekarang cikgu nak awak tekan kalkulator. 2 darab 2 darab 7. Dapat apa? 28. 28. Mana datang 2 darab 2 darab 7 ni? Daripada speaker. Sebelah. Daripada atas ni. Atas 2 ni. darab 2 darab 7. Kita dapat 28. Okay, so kalau soalan tanya apakah adakah 2 dan 7 merupakan faktor perdana bagi 28? Jawapan awak adalah ya. Akilah tu itulah bergema. Tadi okey dah. Okey. So kita buat soalan B. Menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, kaedah pokok faktor ni dia buat macam pokok ya. Ada bercabang-cabang. So sekarang ni awak kena fikir. Nombor 36 ni dia sebenarnya nombor apa darab nombor apa dapat 36. Darab 1 tak boleh sebab 1 tu bukan nombor perdana. 6 Awak darab mesti 6. fikir berapa? 6 darab 6. 6 darab 6. 6 darab 6. Boleh lah ya. 3, 6, 3.
3 darab 6 3. darab. Sekejap. Mesti waktu fikir 6 darab 6 kan, so tak ada masalah. Tapi sekarang ni, 6 bukan nombor perdana kan? Ya. Okay. So maknanya pembahagian pokok ni dia masih ada cabang bawahnya lagi. Sehingga kita dapat last kali nombor perdana. Okay, kita tengok yang atas 6 ni. 6. Nombor apa darab nombor apa dapat 6? Mesti fikir nombor perdana. Nombor apa darab nombor apa dapat 6? Apa? 2. 2 darab 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3. 2 darab 3. 1 darab 6. 2 darab 3. 1 darab 6. Okey, kejap Kalau kat sini katalah 1 darab 6 kan? 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6. So tak ada masalah, betul. 1 darab 6 pun 6. So sekarang ni 1 ni bukan nombor perdana. 6 pun bukan nombor perdana. Jadi maknanya 6 ni kena darabkan lagi. Kena fikir lagi apa cabang dia supaya hasilnya adalah nombor perdana. Dua darab 3. Faham ke tidak ni? Faham. So sekarang ni jawapan dia adalah, awak kena tengok cabang terakhir pokok. Ni pokok dia. Pokok asal. Ni dia punya ranting-ranting dia. So tengok cabang terakhir pokok. Nombor 2, 3. Yang sebelah sini yang terakhir 2, 3. 3. Ha. 1 tak boleh sebab 1 bukan nombor perdana. So jawapannya adalah 2, 3. 2 darab 3 darab 2 darab 3. Kelas, sekarang ni awak kena faham ya. Untuk soalan 3 ni, dia bukan tanya nombor perdana. Dia suruh awak ungkapkan balik. Ungkapkan balik melalui kaedah faktor pokok ataupun kaedah pembahagian berulang. Faham? Tak. Tak faham? Ya. Okey, kalau macam tu cikgu kasih awak soalan. Kita tengok soalan C. Tapi kita ambil soalan yang sama, cuma kita gunakan kaedah yang berbeza. Okey, mula-mula cikgu guna kaedah pembahagian berulang. Cikgu nak cepat, so cikgu buat dulu, awak tengok. Okey. Kaedah kedua, kaedah faktor. Kaedah pokok faktor. Okey, soalannya soalan C 64 kan. So 64 bahagi dengan 2. Kenapa 2? Sebab 2 adalah nombor perdana.
So 64 bagi 2. Awak tekan kalkulator dapat 32. 32. Bahagi lagi. Kalau boleh bahagi dengan 2, bahagi lagi dengan 2. So kita dapat 16. Bahagi lagi. Sehingga last kali jawapannya masih 1. Bahagi 2. Dapat 8 kan? 16 bahagi 2, 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 1. Okay, dah habis. So, ni baru jalan kerja. Jawapan dia adalah 64 sama dengan, ambil semua nombor yang awak bahagi tadi. Okay. Jangan lupa darabkan. Sebab kalau kita darab, barulah kita dapat jawapan sebenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuba guna kalkulator. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Dapat tak 64? Dapat. Dapat. So itulah. Maknanya awak ungkapkan nombor ni. Ungkapkan nombor ni. Ke dalam bentuk pemfaktoran perdana. Ini nombor perdana. Guna kaedah pembahagian berulang. Okey, yang kedua. Kita guna pokok faktor. Kita ambil 64 tadi. Kita fikir nombor apa darab nombor apa dapat 64. Okey, so cikgu terus tiba-tiba terfikir 8 darab 8. Kan 8 darab 8. So disebabkan 8 ni bukan nombor perdana, dia mesti kita mesti darabkan lagi, cabangkan lagi. So 8, nak dapat 8. Nombor apa darab nombor apa dapat 8? 2 darab 4. Kita terus terfikir 2 darab 4. Kat sini pun 2 darab 4 kan? Okey, 2 ni dah memang nombor perdana. So kita berhentilah, tak payah buat apa-apa. Tapi 4 ni bukan nombor perdana. So bila bukan nombor perdana, kita kena cabangkan lagi. Ni pun sama, cabangkan lagi. So nombor 4 ni, nombor 4 terhasil daripada apa darab apa? 2 darab 2. 2 darab 2. 4 ni pun 2 darab 2. Okey, so bila kita tengok 2 ni dah nombor perdana kan? Jadi selesai. Okay, jadi kita tengok cabang terakhir. 2, 2, 2, 2. Tak boleh bulatkan. Lepas tu, yang ini yang terakhir kan? Sebab ni nombor perdana. 2, 2. Jadi kesimpulan kita, 64 sama dengan, ambil semua nombor yang kita bulatkan tadi, kita darabkan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 kali, ada 6 kali nombor 2.
Inilah jawapan dia. Macam mana? K ke KO? Faham Awak salin lah. Faham. Salin. Salin ke mana? Salin kat mana? Ni soalan C tu 64 tu guna kaedah pembagian berulang kan? Itu dah memang salin dalam kertas. Yang satu lagi ni awak salin lah kat tepi kat luar ke. Oh, Awak okey. tulis. Kan kat luar tu ada space sikit-sikit tu. Awak tulis kat situ. Kaedah pokok faktor. Kaedah pokok faktor untuk 72. Dah tak sempat dah. Yang 72 tu awak buatlah sendiri nanti. Cikgu yang tunjuk atas tu boleh tak yang 36 tu? 36. 2, 3, okey. Okey dah. Cikgu boleh tunjuk atas hingga bawah. Ni yang bawah. Dari mula. Nak 72. Senang je. Dia suruh guna kaedah pokok faktor kan. Guna kaedah. Awak fikir terus. Apa darab apa dapat 72? 9 nak 8. Itulah kalau hafal fikir memang sekejap je. 8 darab 9. Lepas tu kita fikir lagi. 8 ni bukan nombor perdana. 9 pun bukan nombor perdana. Jadi, mesti ada lagi dia punya cabang pokok. Dia tak habis lagi. So, nombor apa dapat 8? 4 darab 2. 4 darab 2. 2 ni, okey habislah. 4. Sebab dia dah nombor perdana. 4 ni bukan nombor perdana kan. So, dia mesti ada cabang lagi. So, 2 darab 2 darab 2. Habis. 9 ni belum lagi selesai. Okey, untuk sifir 9. Nak dapatkan 9, sifir apa darab apa? 3 darab 3. 3 darab 3. 3 darab 3. 3 ni nombor perdana atau bukan? Perdana. Nombor perdana. So, kalau nombor perdana, habis, selesai. Tak ada lagi dah. Jadi, kesimpulannya, 72 boleh didapatkan dengan cara semua nombor perdana ni didarabkan. 2 darab 2, darab 2, darab 3, darab 3. Selesai. Untung. Siapa yang masuk kelas hari ni untung. Terus siap kertas modul. Okey, macam biasa kita ada soalan tambahan. Banyak sikit.
Okey, jadi soalan tambahan ni, kalau buat terus hari ni, memang akan ingat sampai bila-bila. Tapi kalau awak buat soalan ni hari Jumaat selang 3 hari daripada hari ni, hari Khamis baru nak buat. So, maknanya awak kena refresh balik otak tu. Lambat sikit lah fahamnya. Tapi cikgu tak paksa. Cuma selesaikanlah sebelum sekolah buka. Sebab sekolah buka nanti cikgu akan cek buku awak. Nanti awak jumpalah singa, harimau semua, serigala semua jumpa. Awak memang cikgu baik kat sini, memang. Belum kenal lagi cikgu sebenar. Kat sini nak marah pun tak boleh kan? Macam marah dengan kita tak nampak orang yang real, tak guna marah, betul tak? Betul. Jadi buatlah kerja. Bukannya apa. Kalau tangguh-tangguh kerja, nanti awak yang rugi. Jadi nanti tak faham. Tangguh sekali nanti jadi tak faham. Tangguh banyak kali, tak suka terus nanti subjek math. Betul tak? Betul. Betul lah tu. Okay, so kita tamat dah kelas kita hari ni. Harap semuanya faham. Dan boleh buat soalan dalam buku modul. Kalau tak faham, tanyalah ya. Boleh je, nanti cikgu jawab. Okay. So, kita tamat kelas kita pada pukul 1.03 tengah hari. Okay, Assalamualaikum dan selamat Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Same. Jahat mah.